ataupun mana-mana ibadah takkan dapat dilaksanakan dengan jayanya tanpa kesabaran. Sebab itu puasa ini khususnya adalah antara modul ibadah yang sangat menekankan tentang soal sabar ataupun tahan, sabar, tahan, sabar, macam tu lebih kurang. Sebab dalam banyak-banyak ibadah, puasa ni adalah ibadah yang tak perlu berbuat apa-apa, cuma tahan lah. Daripada subuh sampai ke maghrib, tak perlu ambil wudu, tak perlu menghadap kiblat, tak perlu bentang sejadah, tahan je lah. Daripada subuh sampai ke maghrib. Ada nak kena rukuk dalam puasa? Tak ada, semayang lah. Dia puasa, dia tak payah berbuat apa-apa kecuali tahan. Tahan itulah sabar. Jadi puasa dia mengajar kita tentang sabar. Sebab itu tengok dari sudut maksud puasa, as-saum itu maknanya al-imsak. Al-imsak maknanya menahan. Dan dunia pada hari ini pun dah menunjukkan kepada kita, mana-mana orang yang tak mampu bersabar, kalaupun dia ni seorang dihormati, kalaupun dia ni seorang yang sangat hebat, kalaupun dia berpendidikan tinggi, kalaupun dia seorang yang ada pangkat macam-macam, tak ada sabar, hilang nilai dia. Walaupun dia duduk di nilai 3. Orang yang ada sabar ni, dia dapat menyelamatkan banyak benda. Tuan-tuan tengok berapa banyak orang, walaupun cerdik, walaupun pangkat tinggi, tak ada sabar, tengok apa jadi. Anak orang mati, apa jadi pada orang lain, apa jadi pada rakyat, apa jadi pada orang sekeliling. Tak sabar punya pasal. Sebab itu puasa dah tiap-tiap tahun, tapi iktibar akan sabar di sebalik puasa tu yang tak dapat lagi. Sebab itu malam ini saya kira mungkin isu ini eloklah diketengahkan untuk dijadikan muhasabah kita bersama, terutama yang cakap ni lah. Iaitu dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sabar seorang manusia ini sekurang-kurangnya, atau sabarnya seorang beriman itu ada 4 jenis. Ada 4 jenis kesabaran seorang yang beriman. Yang pertama sekali adalah iaitu sabar dengan dugaan dan cabaran duniawi. Ini dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Allah Ta'ala sebut, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami akan menguji kamu dengan beberapa bentuk ujian. Antaranya apa? Ujian ketakutan, ujian apa lagi? Ujian kehilangan harta benda, kekurangan makanan, buah-buahan dan nyawa, dan macam-macam lagi. Takut pun ujian juga sebenarnya. Takut tu pun bencana sebenarnya. Masa Covid hari tu, berapa ramai orang takut? Takut. Duduk sebelah member bersin, takut. Kawan yang nak bersin tu tak tergamuk. Esok bersin. Takut nanti dituduh membawa wabak. Dia rasa salah, tak salah pun, tapi itulah takut. Dan berapa ramai orang tak berani nak pegang tombol pintu, nak tekan button lift, gara-gara kerana fikir ini semua kuman ni, mesti ada kuman. Orang mana-mana yang bekas Covid mesti dia calik lidah dia letak kat situ. Punyalah takut. Dunia ni memang macam-macam bentuk ketakutan. Takut kehilangan, takut tak sempat sampai surau malam ni pun takut juga. Atau yang paling ramai sekali kecuali orang Bukit Mahkota, takut bini. Itu paling banyak. Itu yang dikesan lah setakat ni paling banyak sekali. Walaupun apa ni, serupan besar atas kepala, janggut pun panjang, tapi bini dia takut. Bukan takut lah, hormat maknanya, hormat dalam arti kata yang lain lah. Saya kata tadi kan, kecuali orang Bukit Mahkota. Sebab itu tuan marah pula orang daerah lain. Tuan-tuan semua, sebab itu ya, memang tak dinafikan sabar seorang beriman. Pertama, sabar dengan cubaan dunia. Tapi ayo kita lihat macam mana orang-orang beriman, orang soleh terdahulu, dia berhadapan dengan musibah yang kalau kena pada batang hidung kita, kita sendiri pun belum tentu boleh hadap dia dengan redha. Saya ambil contoh, ada seorang tabi'in ini, iaitu Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini kisahnya dicatatkan dalam Bidayah wan Nihayah oleh Imam Ibn Katsir, yang mana saya ingat tuan-tuan, nama ini pun agak familiar. Urwah bin Zubair ni anak kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu an. Isterinya Asma binti Abu Bakar. Jadi orang-orang soleh ni, mak bapak pun soleh, anak pun soleh. Namanya Urwah.
Urwah ini dia ada anak berapa orang? Ada setengah kata anak dia 5 orang. Tapi salah seorang daripada anak dia nama Hisham. Dia bawa anak dia yang nama Hisham ni, Urwah ni, dia bawa anak dia yang nama Hisham pergi ke Damsyik, Syria, Damaskus, Syria. Untuk tujuan ada lawatan dengan pemerintah lah masa itu nak menghadap khalifah. Cuma khalifah pada masa itu Walid bin Abdul Malik kan, masa dia nak pergi menghadap, on the way daripada Madinah nak pergi Syria, Urwah dia rasa kaki dia macam sengai-sengai. Kaki dia macam sengai-sengai, ada rasa macam bukan semut-semut lagi dah, macam ada tak kena ni kaki dia ni. Tak apalah, digagahkan juga perjalanan tu sampailah ke Syria. Tapi tengah duk menghadap khalifah, duk urut lutut, mungkin lah kot duk urut macam tuan-tuan sekarang lah, tahun 8 baru 20 tak tahu lah. Jadi duk urut macam, duk urut lutut macam mana. Jadi tuan khalifah pun tanya, apa masalah tuan syekh ni, ulama kan, tuan syekh apa masalah duk urut. Dia kata kaki rasa macam tak apa, ada macam tak kena rasa ni. Khalifah titahkan dia punya tabib, doktor dia untuk cek, diagnose, dia tengok dia apa masalah syekh kita ni. Orang datang jauh ni, tetamu kehormat ni. Cek punya cek, siasat punya siasat, diagnose punya diagnose. Tabib atau doktor tu kata Urwah ini telah pun dijangkiti kuman. Kaki dia tu yang kalau dibiarkan memang boleh membawa maut.